Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta inayah daripadanya, kita masih dalam naungan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita baru sahaja sama-sama mendirikan solat subuh secara berjemaah, dan Allah memilih kita untuk kekal istiqamah bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat, dan malaikat berdamping serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian tafsir kita. Masih kita dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية من بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam, yakni dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Maka kalau kamu tergelincir, iaitulah jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab, iaitulah azab Allah kepada mereka dalam lindungan awan-awan, bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya, padahal telah pun diputuskan perkara itu balasan azab yang menimpa mereka, dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan. Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih ingkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya,
Sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah dia mengetahui sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 211. Ayat yang kita baca pada pagi ini, satu seruan Allah kepada orang-orang yang beriman supaya mereka berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, supaya mereka ini benar-benar melaksanakan segala yang halal dan meninggalkan yang haram. Setelah mana Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita bagaimana sikap dan perangai orang-orang munafik, khususnya di kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi yang beriman pada asalnya dengan petunjuk Allah, tetapi iman mereka rapuh disebabkan oleh mereka terlalu mengikut nafsu serakah mereka. Lalu mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan akibat terhadap sikap dan perangai mereka itu dengan mereka mendapat kemurkaan Allah kerana telah pun mereka melakukan fasad yang banyak, kerosakan demi kerosakan, sehingga menimbulkan kemurkaan Allah. Dan begitulah Allah Ta'ala menyusuli selepas itu bagaimana ciri dan sifat orang yang beriman dan bertakwa yang mencari redha Allah. Lalu Allah Ta'ala tidak mensia-siakan kedudukan mereka dengan mereka mendapat anugerah keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah ayat 208 Allah menyusuli dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman secara keseluruhannya, supaya mereka ini berpegang teguh dengan ayat-ayat Allah ataupun beramal dengan seluruh ayat-ayat Allah tanpa memilih-milih perintah Allah, sebagaimana yang kesilapan dilakukan oleh golongan ahli kitab. Mereka memilih-milih perintah Allah yang nak mereka amalkan, walaupun mereka tahu tuntutannya mesti beramal sepenuhnya, tapi mereka memilih-milih perintah Allah. Mana yang berkenan di hati mereka buat, mana yang tak berkenan di hati mereka tak buat. Namun Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman supaya mereka mematuhi perintah Allah secara keseluruhannya. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara seluruhnya, iaitulah mematuhi segala hukum-hukum Allah. Tidak pilih mana hukum yang berkenan sahaja, mesti ambil segala apa yang Allah Ta'ala hukumkan. Kamu suka ataupun tidak suka, berkenan ataupun tidak berkenan, kena buat. Inilah sikap orang beriman, dan inilah hakikat orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang lain, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah boleh bagi lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila sesuatu kewajipan ketetapan Allah dan Rasul ke atas mereka, lalu mereka mengadakan pilihan yang lain. Dan sesiapa yang melakukan pilihan yang lain, yakni berlaku maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang sesat. Dan mereka itulah golongan yang sesat, yang jelas, yang nyata kesesatannya. Namun begitulah kaitan dengan ayat 208 ini, Allah menuntut dan mewajibkan orang-orang yang beriman supaya beramal sepenuhnya seluruh perintah Allah, tak boleh memilih-milih. Ayat ini ada berkait dengan sebab turunnya ketika mana seorang sahabat Nabi SAW yang juga merupakan golongan ahli kitab suatu ketika, yang beriman dengan kitab Allah Ta'ala, yang dinamakan Abdullah bin Salam,
ahli kitab Yahudi yang beriman, yang alim, yang wara'. Namun pada suatu ketika pernah Abdullah bin Salam ini menghadap Nabi supaya mendapat keizinan untuk dibacakan kitab Taurah pada hari Sabtu. Nak baca kitab Taurah pada hari Sabtu. Hakikatnya Al-Quran sudah diturunkan. Al-Quran diturunkan memangsuhkan kitab Taurah, kitab Injil dan hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab itu. Tetapi Abdullah bin Salam ni jumpa dengan Nabi, minta izin dalam keadaan sopan, dalam keadaan beradab, untuk dibacakan. Takut-takut dia lupa apa yang dia dah belajar satu ketika. Tu alasan dia. Dan itulah niat dia, tidak ada niat lain. Namun apabila perbuatannya itu diajukan ataupun permohonannya itu diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah turunkan ayat ini. Allah Taala tegur sikap Abdullah bin Salam dan sekaligus menjadi pengajaran dan pembelajaran kepada semua yang lain, bahawa Allah Taala nak tutup jalan-jalan syaitan. Allah Taala menyuruh, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah secara keseluruhannya. Janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Allah Ta'ala menyatakan bahawa bagaimana di sini Allah mendedahkan liciknya bisikan syaitan. Begitu teliti dan halusnya syaitan melaksanakan operasi untuk mengheret dan menyesatkan anak Adam. Yang pernah kita cerita, Nabi Adam sendiri pun terpedaya dengan tipu daya iblis dalam bab hal ketika di syurga dulu. Iblis kecek sehingga akhirnya Nabi Adam Allah hantar ke bumi. Halusnya bisikan tipu daya iblis ini, talbisul iblis. Maka begitulah perbuatan Abdullah bin Salam ni adalah merupakan bagaimana antara langkah dan tipu daya iblis. Sedangkan Abdullah bin Salam ni dia tak ada niat pun nak pelekeh Quran, tak ada niat pun nak buat benda yang tak betul. Cuma atas kadar akalan dia, mikiran dia, dia nak baca kitab Taurah pada hari Sabtu, untuk dia ulang kaji kandungan kitab yang dia pernah menguasainya. Sebab dia alim, dia sampai ilmu dia sampai boleh keluar ijtihad, fatwa dan sebagainya. Tapi bila permohonannya itu menjadi suatu asbab kepada apa dia? Allah nak turunkan wahyu dan juga memberi suatu penjelasan hukum dan juga menyatakan supaya orang beriman mesti dalam keadaan berwaspada dengan tipu daya iblis. Sebab tipu daya iblis ni cukup licik. Cara agama dengan cara agama dia masuk. Pakak besar lagi. Kalau orang awam pakak private je. Atas sikit pada orang awam ni mari pakak sarjan, corporal. Pakak besar lagi mari hak jenis apa? Major general. Hak tu parok tu. Maka begitulah maksud dia. Syaitan iblis ni dia masuk tipu daya begitu licik. Sehinggalah Allah Ta'ala menyebut wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Sesungguhnya musuh yang nyata kita ialah syaitan yang sentiasa membisikkan keraguan dalam hati manusia sehingga terhasilnya ada kumpulan yang terpedaya dengan bisikan syaitan, lalu mereka menjadi syaitan yang dikenali, ataupun manusia yang bersikap syaitan, yang melaksanakan agenda syaitan. Maka mereka inilah yang melakukan kerosakan atas muka bumi. Mereka inilah yang melakukan kecelakaan demi kecelakaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan asbab kepada turunnya murka Allah dan bala Allah yang terpalit kena sama kepada orang yang baik sekalipun. Di sini menunjukkan supaya Allah menyuruh orang beriman memainkan peranan, berjuang, berjihad, supaya apa dia? Mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh golongan syaitan yang dikenali ini. Itulah kalangan manusia yang melaksanakan agenda syaitan. Supaya dalam keadaan hidup manusia ini benar-benar menterjemahkan apa yang dikatakan tanggungjawab khalifah Allah, iqamatuddin wa siyasatud dunyabi,
Menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Maka sebab itu orang-orang beriman mesti berperanan untuk tidak orang kata apa terpalit dengan tipu daya syaitan, melainkan mereka ini berjuang sehinggalah mereka ini mencapai kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat perkara ini berlaku sepanjang zaman. Wujudnya syaitan-syaitan manusia. Dia akan cari juga jalan helah kat mana nak puntuh, nak rosakkan. Dah ada orang tu bila dia tak puas hati hak bahagian dia tak boleh hajat dia, sebab tak kena orang lain. Kena ke dia semua. Dah. Kalau kena molek, dia kata dia pusing ke cerita tu sampai nampak nak betul dia juga, kena dia juga. Inilah perangai syaitan hak paling ketara sekali. Iblis memang begitulah. Sama juga iblis ni bila Allah Taala kata apa? Usjudu li Adam. Tak boh dia. Aba wastakbara, enggan dia, takabur dia. Sebab apa? Dia rasa dia hebat. Padahal dia seka je. Hak lain tak sujud, hak lain we hormat belaka, dia seka je tak mau sujud. Dia seka je. Sama juga manusia ada atas dunia ada juga model begitu. Orang lain puas hati belaka dah dengan apa yang dah berlaku, dia seka bunyi, tak puas hati. Belanjawan comel dah, bunyi lagi. Bahasa-bahasa jenis doktor bahasa gini, tak selang kepala lain. Biar stok kera gitu. Maka ini masalah yang berlaku dalam kehidupan manusia ni. Ada je watak-watak yang demikian. Sebab itulah Allah Ta'ala perintah apa dia? Orang beriman ni supaya ikut jalan yang lurus, iaitulah Islam menyuruh kita apa dia? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan. Apa-apa perkara yang memberi manfaat kepada umum, kita kena bekerjasama lah. Ni hakikat orang beriman, orang Islam. Tapi bila ada orang tu dia tidak mahu, dia nak nampak dia hebat juga, sampai tahap ada yang menafikan sesuatu kebaikan yang bersifat maslahah am. Untuk kebaikan umum dia tak nampak dah. Dia nampak untuk perut dia je. Ni bahaya. Kalau sampai tahap gini wujud ramai manusia atas muka bumi, hancur kita. Sebab tu Allah Ta'ala beri awal-awal lagi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab syaitan itu musuh kamu yang nyata. Terang dah musuh. Ia bisik kejahatan. Dia memang asas syaitan nak suruh kita bermusuh. Itu je. Itu je kita kena pegang. Sebab itulah kita anak Adam ni, hamba-hamba Allah Ta'ala ni, bila marinya api kemarahan, nafsu amarah tu, kita kena cepat-cepat beristighfar. Sebab itulah bermulanya pintu masuk syaitan nak menjadikan manusia ni bermusuhan. Supaya hilang akal, kewarasan untuk berfikir. Ini hakikatnya. Maka bila kita nampak jumpa kuci itu, selamatlah kita. Maka itu petua ataupun tips kita bila mari perasaan marah ni, memang benda yang payah nak, orang kata apa, cabaran yang besar. Sebab itulah bila kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mengenal pasti. Ni tengah-tengah peranah nak marah ni, syaitan pun sejarah. Loh apa? Loh pergi lalu inilah waktunya, akhirnya bila tak ada ilmu, tidak ada penghayatan ilmu, kita pun ikut area, jawab dia lembang habis. Bila lembang habis, akhirnya waktu tu tengah mikiran kita dak jauh dah nampak, melainkan nampak kehendak kita je. Bila lepas berlaku baru sedar, salah pula. Ini masalah kebanyakan hak berlaku, salah pula. Bahan dulu kawan terlembek dah, salah katak dia. Padahal rupanya dia tak salah hak kena katak tu. Sebab apa? Kiri kanan ni dia kata ni dah pencuri, padahal kawan tu nak kata kat curi. Dia marah dia kong katak. Lepas katak tu baru tahu, lah bukan dia, salah pula kita. Sebab apa? Mikiran kita tu tidak menurut kepada apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Maka ni hakikatnya begitulah. Kalaulah Abdullah bin Salam tadi begitulah, kalaulah dia tak ditegah, tak diturunkan wahyu Allah, barangkali mungkin berlaku apa dia? Fitnah kepada pertembungan keimanan terhadap Al-Quran ataupun Taurat. Mungkin berlaku begitu. Maka ini disebabkan, ini menjadikan satu sabit kepada ulama meletakkan ayat ini menjadi satu zara'i, menjadi satu pencegahan awal untuk daripada berlakunya fitnah. Maka begitulah kita ni orang beriman pun sama, mesti bersikap untuk bertindak dan berperanan. Tutuplah ruang-ruang yang boleh membawa kepada kehancuran.
yang boleh membawa kepada permusuhan, yang boleh membawa kepada pembunuhan, perselisihan dan sebagainya. Maka sebab itu Allah beri awal-awal panduan kepada orang beriman, sebab orang beriman ini mereka ialah golongan khalifah Allah di atas muka bumi. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka kalau kamu tergelincir, iaitulah jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datangnya keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini Allah Ta'ala memberi suatu panduan kepada orang-orang yang beriman dengan menyatakan fa in zalaltum, maka kalau kamu tergelincir. Ini menunjukkan lagi tersirat sikap dan ataupun hakikat manusia itu, dia ada kekurangan dan kelemahan. Walaupun hakikatnya mereka ini berpengetahuan, berilmu dan sebagainya, satu masa akan diuji juga. Akan diuji. Maka sebab itulah tuntutan Allah dan Rasul kepada kita supaya menjaga iman kita, menjaga takwa kita. Dalam proses nak menjaga iman dan takwa ni bagaimana? Bersama sentiasa majlis zikir, majlis ilmu, bersama dengan orang baik-baik, bersama dengan orang alim, bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka disitulah membawa kekuatan kepada setiap individu itu untuk istiqamah dengan ketaatan. Tapi bila manusia ni dia berseorangan, lara, hidup dalam keadaan suasana yang rosak, maka walaupun dia berilmu dan beriman suatu ketika, dia boleh luntur iman dia. Dia boleh lemah iman dia. Sampai tahap dia melakukan kesilapan dan terlanjur melakukan kesalahan. Namun sebab itulah Allah Ta'ala kata apa dia? Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Maka kalau kamu tergelincir, salah hibulan, tak mana begitu, disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datangnya keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Bagaimana ayat ini Allah memberi suatu gambaran bahawa Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, mengetahui apa yang kita lakukan, dan Allah Maha Berkuasa terhadap kita ini dengan Allah juga boleh mengampunkan dosa kita, dan Allah Ta'ala juga boleh melakukan sesuatu kepada kita kalau kita masih lagi hanyut dengan tipu daya dan tergelincir dengan kesilapan itu, dengan Allah Ta'ala menjadikan sabit turunnya bala Allah, turunnya murka Allah. Sebab itulah apabila kita melihat turunnya sesuatu musibah itu menjadi suatu hikmah kepada orang yang terpedaya, tergelincir, yang telajak buat silap dan dosa ni, dia mari satu titik kesedaran pun ada. Nak dia sabit kepada orang yang asyik dengan kesombongan, buat kesilapan, buat dosa ni, bila ditimpa musibah, ada jadi sabit kepada sedar, nak kembali kepada Allah. Tak? Itu ada juga model begitu. Model orang yang teratuk benda dulu, baru Allah sedar kena buang benda ni. Dulu orang peringat dah, buang benda ni sakak, tak layan. Tak? Hari tu dia buat kaluk dia, buat lorak dia, pum, kena atas kepala, benjol, bekak natang. Baru teringat Allah. Hari tu ada dah pesanan. Ada dah orang pesan suruh buang benda ni, tak buang sekarang, ambil dah kena dah suti, tak mana gitu. Samalah. Allah perintah dah, Allah larang dah, jangan buat, haram arak, haram judi, haram zina, tapi terlanjur buat, maka dah kena tu, tak ada benda dah. Cuma bakinya lagi Allah Ta'ala suruh kita apa dia? Ambil jalan minta ampun, minta taubat. Tak. Tu kalau terlanjur perbuatan dia sedar. Ada juga dia terlanjur buat kesilapan, akhir sekali tak sedar lagi. Mari musibah lain baru nak sedar ke diri. Tak. Contohnya apa dia? Mungkin barangkali musibah dia dah tidur dengan bini orang. Kena katak lah jawab dia, musibah dia. Tak. Contoh dia. Ataupun dia minum arak. Mabuk dia tu dosa dah. Lepas tu mabuk dia dilanggar orang pula, menyebabkan kematian. Lagi baru pun mati orang, dia baru sedar, Allah salah pula aku minum arak. Tahu dah haram, tahu dah tak boleh, tahu dah mabuk. Begitulah hakikatnya.
Maka begitulah bila mana Allah Ta'ala menyatakan dialah Allah yang maha berkuasa. Dia yang menentukan segala-galanya, supaya apa dia? Kita orang yang beriman sedar-sedar kena cepat beristighfar, minta ampun bila kita tersalah terlanjur, sebab bimbang takut Allah murka, Allah timpakan sesuatu balasan. Paling tidak contoh mabuk tadi, kemalangan, ataupun bila dia mencuri dia kena tangkap dan sebagainya. Itu juga bentuk balasan Allah kepada orang yang melakukan kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut pada ayat yang berikutnya, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaika. Allah Ta'ala menyatakan orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan datangnya azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Ayat ini adalah ayat takhwif duniawi ataupun dalam memberi suatu ancaman tentang azab Allah Ta'ala. Tentang azab Allah. Allah Ta'ala beri ancaman macam warning lah, amaran. Amarannya khusus kepada kita yang membacanya pada hari ini. Walhal ayat ini berkait dengan mereka golongan munafik. Mereka golongan yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, khususnya di kalangan ahli kitab. Ahli kitab yang sudah tahu kebenaran petunjuk Allah, lalu mereka ni terlanjur lagi. Terlanjur tu bukan terlanjur sekali, banyak kali terlanjur buat. Itu maksud dia. Maka Allah Ta'ala kata apa dia? Tidak menunggu melainkan datangnya azab Allah kepada mereka. Bagaimana bentuk azab Allah datang kepada mereka? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dalam lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya, padahal telah pun diputuskan perkara itu balasan azab yang menimpa mereka, yakni datangnya suatu kecelakaan terhadap mereka dengan Allah menimpakan sesuatu yang memudaratkan mereka, ribut, mendatangkan taufan, mendatangkan sesuatu yang menyulitkan mereka, supaya mereka sedar, termasuklah kilat, termasuklah yang menakutkan mereka, supaya azab itu bersifat memberi suatu kesedaran kepada mereka. Pernah berlaku kemarau panjang, berlakunya sabung menyambung petir kepada mereka. Ini apa yang bentuk balasan bala Allah timpa kepada siapa? Orang-orang munafik di kalangan ahli kitab satu ketika. Pernah kita lihat bagaimana awan yang gelap menyelubungi, datangnya malaikat, datangnya sabung menyambung petir yang memberi ketakutan kepada mereka. Begitu juga pernah mereka lalui kemarau yang panjang, tiada sumber air, panas dahaga dan sebagainya. Itu baru bersifat nipis saja bahagian dunia. Bayangkan kalau hari akhirat. Hari akhirat begitu dahsyat azab Allah Ta'ala, tidak terperi sakitnya. Kita kena api dunia pun tak cakap nak mengaduh dah kita. Dasar kata api, minum air panas ketik pun gelepar dah kita, pedal dalam lidah. Kena kulit air panas ketik, air panas tu tumpah atas tangan kita, merah tangan kita. Merah gelembung air selalu lepas itu. Itu baru panas dunia. Air panas baru kena sambung api lagi. Bayangkan api hari akhirat macam mana keadaan. Azab Allah yang tak terperi sakitnya. Maka sebab itu semuanya ini adalah memberi suatu pedoman dan bimbingan serta keinsafan kepada kita orang-orang yang beriman khususnya, supaya menyedari penting dan perlunya kita beramal sepenuhnya melalui perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sedar kita kena buat ni, hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut wa ilallahi turja'ul umur. Sesungguhnya kepada Allah jualah kembalinya segala urusan itu. Maknanya atas dunia ni Allah Ta'ala dah boleh timpakan kita musibah ataupun sesuatu yang menyulitkan. Maka akhirat lagilah kita kena sedar kita juga akan kembali kepada Allah. Namun jika kita di dunia ini, di alam dunia ini, kita dalam keadaan insaf, kita keadaan sedar, kembali bertaubat, maka apa musibah yang menimpa kita itu bersifat proses kafarah.
ataupun untuk mengampunkan kesilapan dan dosa kita. Maka sebab itulah bala ataupun musibah ini dia bersifat bukan hanya menyulitkan dan menyusahkan, dan juga memberi satu titik kesedaran kepada mereka yang ada iman dalam hati mereka. Dalam masa yang sama, bagi yang telah terlanjur melakukan kesilapan dengan bala tadi ataupun musibah tadi, ianya merupakan kafarah ke atas kesilapan dia. Kafarah maknanya satu proses pengampunan ke atas diri dia. Itu dia. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih ingkar juga. Allah memberi contoh melalui ayat ini apa yang berlaku kepada Bani Israel. Degilnya mereka, sombongnya mereka. Setiap kali keterangan Allah Ta'ala, seringkali mereka ingkar. Maksud keterangannya apa dia? Hukum-hukum perintah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata haram, ada kalangan mereka yang berani menghalalkan. Ini ada yang Allah halalkan, ada kalangan mereka berani mengharamkan. Berlawan semua, tak join semua dengan perintah Allah Ta'ala. Mana menunjukkan apa dia? Angkuh, sombong, mewarisi perangai iblis. Lalu Bani Israel adalah kalangan orang Islam lah pada zaman sebuah Nabi pada waktu itu. Bani Israel yang beriman dengan ajaran Nabi Musa, yang beriman dengan ajaran Nabi Isa, maka mereka itu orang Islam lah maksud dia. Bukan kita je umat Rasulullah yang orang Islam, mereka juga orang Islam di kalangan Bani Israel ini. Tapi mereka ni apa? Menyeleweng. Mereka tinggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka dia menjadi satu contoh peringatan buat kita ini, kalangan umat akhir zaman ini, supaya tidak mewarisi perangai mereka, supaya tidak mengulangi sikap mereka ini yang mendustakan kebenaran dan keterangan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah dia mengetahui sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Sekali lagi Allah Ta'ala memberi ancaman, memberi ancaman kepada Bani Israel dan sekaligus kepada kita semua. Apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak berjuang menegakkan syariat Allah, tidak berjuang untuk menjaga kedaulatan agama Allah, maka kita juga boleh terpalit dengan turunnya murka Allah bersifat bala. Macam kita lalui pada hari ini, COVID-19 yang tak sendik-sendik, yang tidak berkesudahan ini. Ianya merupakan suatu perkara untuk apa dia? Bawa kita orang beriman ni supaya berperanan betul-betul. Mungkar maksiat sebelum ni tidak bersungguh untuk mencegahnya. Mari COVID-19 barulah dalam keadaan apa dia? Kelab malam boleh ditutup, pusat-pusat judi tidak beroperasi, pusat-pusat uruk yang berteraskan kepada penzinaan juga tidak beroperasi. Alhamdulillah, ini satu rahmat. Ini satu orang kata apa, kelebihan. Di samping itu Allah Ta'ala turun, nak jadi sabit turun bala ni, nak menyusuli kepada apa dia? Suatu pelajaran kepada orang beriman. Orang yang berasa warak dengan Allah Ta'ala, dia akan mai rasa malu. Malunya aku ya Allah, waktu aku itu ada ruang masa untuk cegah muka, aku tak buat. Bila muak mari turun bala coronavirus ni, Allah baru tahu rupanya mu nak tegur aku, wahai Tuhan. Itu sifat orang beriman. Sifat orang yang tak beriman, dia kata apa? Nyusuh COVID ni. Duk nyupas sana menatang beruk ke COVID ni lah. Ada benda lah. Waktu bahasa tak ada iman lah tu. Dia salah korang tu, salah korang ni lah. Ni dia akan menyalah, saling menyalah. Itu. Tapi orang beriman, sikap yang perlu mereka ambil, sesuatu musibah yang menimpa, mereka kena beramal dengan perintah Allah. Wa iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila sesuatu musibah yang menimpa ke atas mereka, hendaklah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Maka barulah jadi suatu jati diri orang beriman itu, supaya mereka sedar dan insaf dalam keadaan apa sekalipun, semuanya kadar takdir yang Allah Ta'ala sudah susun dalam melalui kehidupan kita ini. Maka sebab itu Allah Ta'ala cerita kepada kita bagaimana Bani Israel ni, ahli kitab ni,
seringkali dalam keadaan apa dia? Mengingkari kenyataan benar yang datang daripada Allah Ta'ala. Mereka seolah tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah kepada mereka. Padahal Allah telah pun memutuskan perkara itu satu kewajipan yang mereka lakukan, tapi mereka tak buat. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa dia? Wa qudiya, apa ni Allah Ta'ala kata? Fa innallaha syadidul iqab. Jika dalam keadaan mereka mengambil juga kekufuran, menukar nikmat keterangan Allah, petunjuk Allah kepada kebatilan, maka hendaklah dia ketahui sesungguhnya Allah maha berat seksaannya. Berat seksaan Allah Ta'ala ini macam-macam, dunia dan akhirat. Kita dapat lihat sendiri dah. Banyak dah berlaku, ribut taufan, wabak penyakit, banjir besar, apa lagi, macam-macam dah berlaku. Runtuhan bangunan, gempa bumi, runtuhan tanah, macam-macam. Itu merupakan bentuk bala murka Allah kepada para makhluknya. Maka kalau kita orang yang sedar ni, kita patut tengok, Masya Allah, besarnya kuasa Allah Ta'ala. Pernah kita lalui dulu apa dia, kemarau yang berpanjangan seketika. Mari angin panas, El Nino ke apa dulu, suatu keadaan dulu. Kemudian mari ribut, kemudian mari penyakit sesama burung lah, penyakit mulut kuku lah, macam-macam, H1N1 lah, pening habis dah. Tapi pada tu pun manusia masih lagi berani buat jahat, berani buat kemungkaran. Maka sebab itulah bila kita sedar membaca ayat-ayat ini, menjadi suatu maklum balas kepada kita untuk kita bertindak sebagai orang yang beriman. Kita mesti berperanan lawan golongan-golongan yang melakukan kemungkaran ini, sehinggalah kita berani dan yakin bahawa Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang yang jujur dalam mencari keredaan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah mereka inilah akan mencapai kekuatan dengan mendapat pertolongan Allah, walaupun bilangan mereka kecil dan sedikit pada saat itu. Maka inilah satu pedoman dan panduan kepada kita supaya kita tidak serik dan tidak jemu untuk berjuang mempertahankan Islam, untuk tidak serik dan jemu untuk kita sama-sama berusaha menggembeling tenaga bersatu padu dalam menegakkan kebenaran. Makilah tanggungjawab dan tuntutan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan beberapa ayat yang kita tafsirkan pada pagi ini memberi satu inspirasi dan motivasi kepada kita, dan sekaligus memberi suatu bimbingan kepada kita agar kita benar-benar berperanan sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, dan kita dinaungi rahmat Allah serta redanya yang membawa kepada syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi satu kebaikan buat kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.